Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala hazana iza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada apa yang mudah selain apa yang kau mudahkan. Jika kau kehendak, kau boleh memudahkan yang susah. Yang dihormati Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran, yang berusaha pengurusi Gemah Nur Iman, Puan Hajah Rosniyati Mansur dan semua ahli jawatan kuasa Gemah Nur Iman. Tidak lupa juga teristimewa kepada semua jemaah Gemah Nur Iman yang setia berada di dalam kuliah anjuran Gemah Nur Iman. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sa'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bagi keberkatan majlis ilmu pada malam ini, mohon Ustazah mulakan dengan umul kitab dan kita niatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, juga ahli keluarga dan semua muslimin serta muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur Alhamdulillah kita telah berada pada 24 Sa'ban pada malam ini dan tidak beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan syukur Alhamdulillah juga kita telah bersama dengan Ustazah dalam 3 siri daurah puasa dan insyaAllah pada malam ini kita masuk siri keempat iaitu siri yang terakhir. Pada siri pertama hingga ketiga banyak ustazah telah berkongsi kepada kita berkenaan dengan ibadah puasa, daripada pengertian puasa, jenis-jenis puasa, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang wajibkan kita berpuasa dan lain-lain lagi. Dan pada malam ini, malam terakhir, ustazah memberi peluang kepada semua jemaah untuk bersoal jawab dan kami di Gemah Nur Iman berharap semua jemaah menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan kali ini yang akan kita tempuhi bertambah baik, bertambah berkualiti berkat daripada ilmu yang Ustazah kongsikan. Untuk tidak membuang masa, saya serahkan majlis ilmu ini kepada Ustazah. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih admin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi macam yang saya dah beritahu dekat admin, sementara saya menunggu soalan, jadi saya cuba juga menerangkan bab fidyah. Ini selepas daripada Ramadan itu ada juga fidyah lah. Jadi kalau ada soalan, saya stop, saya jawab. Jadi saya dah fikir dah kalau duduk tunggu kan tak ada orang soal, kita terbazir waktu Jadi insya-Allah kalau dia tulis, maka admin tolong bacakan. Saya memang nanti hilang, tak nampak. Tapi kalau dia terus bercakap, saya terlayan lah. Ya? Jadi saya teruskan dengan fidyah. Ya, ada siapa-siapa nak soal? Yes, silakan. Jadi dalam puasa ini juga melibatkan fidyah. Ya, jadi siapakah orang yang wajib membayar fidyah? Yang pertama ialah orang yang dah confirm tidak boleh puasa. Tak mampu lagi puasa, ya, tak kisah sama ada dia tua atau muda. Katakanlah contoh dia ada penyakit, walaupun dia muda tapi doktor kata dia memang tak boleh puasa kerana setiap setengah jam kena minum air sikit, dia tak boleh tekak kering. Katalah contoh, nanti paru-paru dia kering, dia tak boleh bernafas. Itu contohlah saya bagi. Jadi macam itu dia dikategorikan sebagai tidak boleh puasa, ya. Maka orang ini tidak perlu bayar qada, maka habis saja bulan Ramadan, pada 1 Syawal dia dah boleh bayar fidyah. Iaitu 1 hari 1 mud. Catat yang 1 mud bersamaan 675 gram. 675 gram. Nak cukupkan 700 gram pun tak ada masalah.
Ya, jadi dalam mood ni ada yang kata 625, ada yang 650, ya hilaf. Jadi ada yang kata 675. Maka pada saya ambillah yang lebih sikit. Jadi kalau terlebih tak apa, jangan terkurang. Jadi biasa saya akan ambil 700 gram. Tapi yang terakhir tu 675. Itu satu mood. Dalam sukatan Arab dan sukatan Melayu dia cakap satu cupak. Orang dulu-dulu pakai cupak gantang. Jadi orang sekarang pakai gram, iaitu satu cupak setiap hari, ya, bersamaan 675 gram. Okey. Juga ada orang yang kena bayar puasa qada dan juga kena bayar fidyah, iaitu orang yang mengandung kerana dia bimbang anak dalam kandungan dia tak cukup zat. Maka dia kata aku tak nak puasa. Dia kata ni anak aku ni baru nak mula 4-5 bulan. Nak cukup gizi. Jadi dia pun tidak berpuasa kerana bimbang janinnya. Maka dia kena qada dan juga kena fidyah. Kerana apa? Apabila melibatkan orang lain, dia kena fidyah. Termasuk orang yang menyelamatkan orang lemas. Contohlah dia jalan ke dia apa, dia nampak ada orang nak lemas. Maka dia terjun sungai. Dia terjun sungai dalam keadaan kabut tu kan, dia terminum air. Maka dia batal. Dan dia batal, dia tak dosa. Tetapi kerana orang lain, iaitu menyelamatkan nyawa orang lain, maka dia kena fidyah. Dan juga kena qada puasa. Ya, yang begitu juga bagi perempuan-perempuan yang menyusukan anak. Maka dia menyusukan anak tu di samping diri dia dan dia juga kata anak aku ni tak nak minum lain, tak nak minum susu tambahan. Maka dia nak susu badan aja. Jadi dia kata kalau aku puasa susu aku tak berzat, kurang. Maka dia tak berpuasa kerana dia bimbangkan anaknya kekurangan zat, maka dia kena qada dan fidyah. Okey. Jadi itu ya dari tapi bagi orang yang sakit, ya, yang sakit yang ada harapan sembuh, maka dia boleh berpuasa. Maka dalam tempoh selepas Ramadan itu ada tempoh setahun nak jumpa Ramadan yang lagi satu. Maka dia boleh puasa sepanjang tahun itulah, selang-selangkan. Maka macam itu. Jadi hanya yang bayar fidyah pada 1 Syawal, orang itu memang confirm tak boleh puasa. Tetapi nak tanya, orang mak saya nyanyok ustazah. Nyanyok, tahu nyanyok? Kata perubatan apa? Zalmia, tak begitulah. Kalau Jawa kata pikun. Maka orang ini perlu ke kita nak bayar fidyah? Atau perlu ke kita nak qada? Tak payah. Kerana dia itu telah otomatik gugur kewajipan puasa. Kerana apa? Tapi saya tak cakap itu hari sebab saya target aku tak cukup masa. Maka syarat-syarat wajib puasa itu berakal. Dia dah gila. Fikon tu senangnya cakap, bahasa kasarnya gila. Akal tak ada. Maka otomatik dia itu tak payah fidyah. Tak payah qada puasa. Tapi kalau sakit, akal dia ada. Maka akal ada tadi masih tetap wajib puasa. Jadi kalau dia tak boleh puasa, bayar fidyah. Beza ya yang? Tu bezanya. Begitu, dia termasuk orang yang gila, orang yang tak berakal. Sembahyang pun tidak wajib, puasa pun tak wajib. Ya, ya macam tu. Okey, jadi kat sini yang kita kena faham. Jadi macam itulah. Kalau bagi orang yang memang tak ada harapan untuk puasa, tak payah tangguh-tangguh. 1 Syawal dah boleh bayar fidyah. Tetapi orang yang ada harapan, sembuh, dia cuba dulu bayar puasa. Jadi katakan lepas itu dia tak mampu, baru berpindah pada fidyah. Tengok pada keadaan sakit itu. Okey. Lagi satu orang yang kena bayar fidyah ini orang yang overdue. Apa maksud overdue? Ini kan katalah hari ni dah 24 Sa'ban, dia ada puasa. Kena-kena kan puasa masa dulu tu ngandung ke apa kan. Banyak melahirkan dalam bulan apa yang bulan baik-baik jalan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia beranak. 30 hari sayang. Yai.
Jadi nak membayarnya tu nanti ada dua kaedah. Ya, nanti saya bagi tahu sekejap lagi. Maka 30 hari tu yang nak bayar tu tadi dengan anak kat rumah dengan letih penat. Tetapi sampai kepada 24 Saban ni dia masih ada lagi hutang katalah 10 hari. 24 pergi 20 apa 36, maka dia ada 4 hari lah. Kalau dia bayar pun esok non-stop mesti dia ada tinggal 4 hari. Maka adakah dia kena fidyah? Kita tengok kat sini ada hukumnya dua. Ya, kalau ni dari kitab-kitab yang lain lah. Macam ni dia punya hukumnya. Jika perempuan itu tidak dapat berpuasa kerana dia menyusukan anak. Katakanlah tadi kan dia beranak, dia nyusukan anak. Dia tak dapat berpuasa kerana itu, maka dia wajib qada puasa melampaui overdue lah, senang cerita, cakap orang putih bagi faham cepat sikit, maka dia tetap tidak kena bayar fidyah. Kerana apa? Kerana dia tidak dapat menghabiskan puasa yang dia hutang itu kerana dia sebab menyusu. Kan sebab menyusu tadi, ya, kalau bulan puasa pun sebab menyusu, kalau dia tak tahan, ya, kena anak lelaki, kalau dia nyedut, aduh, terus macam perut lapar terus kan, pedih. Maka sedangkan dalam bulan Ramadan pun orang yang menyusukan anak diharuskan tidak puasa kan. Jadi kalau dia dalam setahun itu dia anak dia lahir tadi bulan Ramadan, maka dalam setahun itu dia menyusukan anak. Jadi dia kata dia tak dapat nak bayar puasa itu 30 hari. Contohlah kalau dia bersalin pada 1 Ramadan, dia tak dapat 15. Itu pun dia kata dah separuh ajal, dia kata. Contoh, ya, pasal menyusukan anak. Maka 15 hari itu dia kena fidyah tak? Tidak. Pasal dia menyusukan anak. Sebab dia cuma kena qada saja puasa dia itu pada tahun depannya, tak berganda dan tak ada fidyah. Ya. Jadi hanya sebab itu. Tetapi kalau dia tidak menyusukan anak, dia pakai apa yang swastakan dengan tepung susu. Ya, maka dia kalau dia 30 hari itu kerana dia cuai, bukan kerana tadi masalah menyusukan anak, maka dia kena fidyah. Jelas yang? Ataupun tadi dia menyusukan anak masa bulan Ramadan tahun lepas dia menyusukan anak, maka dia selang-seli lah, hari ni tak puasa, besok puasa, ikut ketahanan dia. Maka dia kata dia tak puasa 15 hari. Tiba-tiba habis saja, katalah, ya, habis saja Ramadan, masuk Syawal dia mengandung lah pula. Pasal kan nyusukan anak kan boleh 2 tahun kan. Katalah masa tu anak dia lelaki, umur 1.5 tahun, memang kuat menyusu tu. Kan. Lepas itu, ya, yang dia pun sampai raya haji, dia sambung nyusukan anak. Kan anak tu sampai 2 tahun, jadi dia tak dapat berpuasa dalam tempoh 3 bulan itu. Katakan tadi bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sampai Muharram, dia tak dapat nak puasa kerana anak menyusu. Lepas itu bila dia nak cukup je 2 tahun, katakanlah bulan depan 2 tahun ni dia mula gandung. Bila dia gandung tu kan dia kena yang jenis alah tu. Kena yang muni sekena, yang muntah, yang macam-macam lah. Maka dia tak boleh berpuasa sebab mengandung. Lepas tu katalah dia mengandung tu pun dalam keadaan lemah lah, ya, contohnya. Maka doktor kata dia kena ambil ubat ni untuk nak bagi apa yang rahim dia kata lemah ke apa. Jadi itu sebabnya dia mengandung juga. Jadi itu pun juga tidak kena fidyah. Boleh, ya, faham, ya? Walaupun dia melanggar overdue pada Ramadan dia yang dihutang, bawa pada selepas Ramadan. Hanya itu aja. Hanya orang yang mengandung. Contohlah orang yang rapat. Kan sama ada mengandung kan nak. Maka dia hutang dia tak kena fidyah. Okey.
Jadi itu yang kita kena faham. Tetapi kalau ada peluang, maka dia tidak membayar, itu dia kena fidyah. Tapi kalau memang dia tak ada, dia tak kena fidyah. Begitu juga ya, orang yang dia sakit. Dia sakit memang tak boleh puasa. Betul-betul dia malam raya atau satu hari raya dia meninggal. Satu hari raya kan haram berpuasa. Dia meninggal. Maka dia tak ada peluang untuk bayar puasa dia. Maka dia tak, mana dia nak puasa? Dia dalam bulan Ramadan dia sakit. Memang tak boleh puasa. Lepas tu malam raya atau satu hari raya dia meninggal. Maka dia tak ada chance langsung nak bayar hutang puasa dia. Juga orang ini, ya, ini pun ada hilaf. Ada mengatakan dia tidak perlu membayar. Waris pun tak payah bayar fidyah, tak payah bayar puasa. Kerana dia tak diperbuang. Tapi ada setengah mengatakan waris bayarkan fidyah dia. Ataupun boleh bayarkan puasa. Jadi dalam hal ini, tengoklah kalau waris muda-muda, dia boleh bayarkan puasa dengan kata, saja aku berpuasa, fardu esok hari qada puasa bulan Ramadan, ayahku, atau ibuku, atau suamiku, atau anakku. Dia kena sebutlah. Kalau dia kata saja aku puasa, dia tak wakilkan gitu, nanti dialah yang puasa. Macam tu. Atau kalau dia sendiri tak mampu, dia kata aku pun banyak hutang, ya, mesti ada datang hit ke apa. Jadi dia kata aku ambil je harta mak ayahku pun banyak. Jadi dia ambil harta daripada mak ayah dia, dia bayarkan fidyah. Boleh. Ya, jadi saya nyangkutkan sikit bahagian harta pusaka. Maka kalau mak ayah kita mati, jangan bagikan pusaka dahulu. Settlekan hutang dengan Allah, settlekan hutang dengan manusia, baru dibagi harta. Nanti kalau dah bagi, nak minta balik, Allahu Akbar. Kalau yang senang nak dapat balik, tak apa. Kalau yang payah, susah. Maka hutang dengan Allah itu termasuk fidyah. Kalau dia belum pergi haji, maka cari untuk upahkan haji. Jadi kalau katakan masa itu harta dia tu dah dekat-dekat nak bayar zakat, maka dia mati, maka bayarkan zakat dia. Itu hutang dengan Allah. Lepas tu hutang dengan manusia, tengoklah tanya. Ada tak dihutang? Kan? Lepas tu kan hutang kereta ke, dia kena bayar. Macam tu. Ya, tapi kalau hutang rumah tu dia ada insurans, dia tu boleh kata orang ada insurans cover, ya. Jadi macam tu. Itu syarat dia, ya. Kena faham juga itu dari segi pembagian pusaka waris. Ya, jangan terus bayar hutang. Termasuklah pengurusan. Pengurusan apa yang kain kapan dia, apa dia, tu memang, ya. Kecuali dia ada masuk hadat kematian lah. Tapi tidak termasuk kenduri kendara. Tahlilan kata Jawanya. Selamatan tu tak termasuk. Tapi biasanya kalau kat Johor tu, banyak je orang kasih. Orang tak tahu tabung ke, orang bising, suruh tahu jak. Dekat tempat saya tu, orang tak tahu tabung, marah orang lain. Kan? Jadi suruh tahu jak. Tahulah jak kat depan, kat luar, kat mana, untuk orang nak masukkan duit. Jadi duit itu adalah duit sumbangan orang ramai, yang itu kita gunakan untuk kenduri kendara. Jangan ambil kenduri kendara daripada harta pusaka, kerana nanti dosa kalau kena minta izin pada semua waris. Macam tu. Okey. Ustazah, ada soalan. Ya, silakan bacakan. Saya baca dulu, ya. Silakan. Silakan. Sekejap Ustazah. Doktor sahkan tidak boleh puasa sebab keadaan kesihatan. Kena niat puasa dan bangun sahur juga ke? Dan puasa sampai datang sakit baru berbuka ke? Yang sebaiknya, okey, itu. Ada lagi yang lain? Tak ada, tu je. Ada. Ada Ustazah. Nak baca terus ke Ustazah? Okey. Boleh. Yang kedua, bagi musafir ke luar negara, flight malam, puasa ke tak esoknya? Sebab perjalanannya transit di negara A, lepas tu sambung flight lain and ambil berjam-jam juga lepas sampai negara B untuk rumah saudara. Okey, jadi yang
Ustazah Jadi, jawab dulu. okey. Okey. Untuk puasa ini, ia termasuk orang yang menyusukan anak, termasuk orang yang mengandung. Ya. Kalau dia puasa, kata dia untuk diri dia. Dia kata, tak apa, saya dah mengandung 8 bulan, maka budak janin tu dah memang penuh zat. Jadi, dia tidak boleh terus tidak puasa. Ya, kalau untuk diri dia, maka dia kena bersahur, makanlah mungkin lebih sikit, dia niat berpuasa, selepas itu pada bila yang dia dah tak mampu, baru dia buka. Ya. Katakan dia dah mengandung besar, dah 8 bulan ke apa, dia cuma haus musim panas. Maka dia haus, dia tak tahan, maka katalah pukul 12, maka pukul 12 baru dia berbuka. Ya, jadi bukan kata, oh aku mengandung diharuskan tidak berpuasa, jadi dia tak kerai. Dia terus tak bangun sahur, dia terus tak bersahur, dia pagi-pagi dah buka periuk. Tak. Ya yang tak. Macam tu. Begitu juga menyusu. Ya yang kena try dulu puasa. Sampai dia tak mampu, sampai kalau budak nyusu banyak kali tu dia dah rasa dah gigil, dah lapar, baru dia berbuka. Begitu juga orang sakit. Kalau sakit yang biasa-biasa, yang dia kata cuma setakat menahan aja, boleh kita berpuasa dulu. Tapi kalau sakit itu, walaupun kita mampu tapi dalam perawatan, contoh dalam perawatan ya, macam saya dipahamkan anak murid saya tu kemo. Apa kemo lah, dia ada kanser. Maka dia kata kalau lepas kemo tu memang ada jadual minum air supaya jangan dikering. Maka dia kena minum setiap setengah jam sekali dia minum air tau. Dia pasal kemo tu panas. Dia nak elakkan rambut gugur apa-apalah. Maka walaupun dia sihat, tetapi dia ada berjadual rawatan, maka itu dia kena ikutlah. Kalau katakan pukul 8 pagi dia kena minum air 1 cawan. Lepas tu 8.30 lagi katakan 1 cawan. Katakan ya. Maka walaupun dia nampak sihat, dia kena ikut. Ya, jadi bergantung kepada kes. Macam tu. Boleh? Itu jawapan dia. Yang kedua, dari segi orang musafir, ya, musafir itu yang dibenarkan ialah mesti yang macam saya kata 6 syarat yang dalam ruksah solat jamak sama. Cuma tambahan yang ketujuh iaitu mesti musafir itu ya sebelum fajar sidik, sebelum waktu subuh. Itu tambahan dia yang ketujuh. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sama, betul-betul exactly sama macam ruksah syarat orang yang nak melakukan yang diberi keizinan solat musafir iaitu jamak kasar. Ya. Jadi dalam soal ni dia kata dia pergi malam. Ya. Maka itu dah boleh. Cuma kat sini adakah dia mampu berpuasa? Sebab dalam hal ini kalau dia kata naik flight tidak menyebabkan dia letih yang melampau-lampau sebab ada aircon, perjalanan tak jauh, maka segar. Badan dia segar lah. Maka afdalnya dia berpuasa. Tetapi kalau perjalanan itu ada transit, ada apa, dia sampai rasa macam nak pitam lah kalau tak berpuasa, ya, maka pada masa itu afdalnya dia berbuka. Jadi kalau di antara tengah-tengah, letih sangat pun tidak, tak letih pun tidak, ataupun letih sikit-sikit, dia diharuskan berbuka. Jadi dia ikutlah kes dia. Ikut kes dia dalam tadi dia musafir ke luar negara, dia dalam status kedudukan kesihatan, kesegaran badan dia itu di mana. Ya, kalau katalah, sebab tu macam juga orang yang di kawasan yang zon-zon ni, yang tak biasa. Macam kita kena ditugaskan kata pindah belajar ke, bekerja ke, tiba-tiba musim panas. Dekat negara yang dipahamkan sampai 20 jam berpuasa kan. Dia tak mampu. Dia puasalah setakat dia mampu. Katakan dah tak mampu sangat, dah 18 jam, 16 jam tu dah macam nak mati sangat. Maka dia boleh berbuka. Nanti dia gantikan lain hari. Tapi dia tak boleh daripada pagi.
Dia tak boleh daripada pagi, dia kata, wah ni 18 jam ke 20 jam, aku tak puasa, tak boleh. Dia kena puasa dulu. Sampai semampu mana, baru dia membatalkan puasanya. Ya, begitu juga dalam musafir, walaupun diharuskan, tetapi dia ada hukum dia tadi, lebih afdal, ya, dalam apa tu, saya dah beri terangkan kan dalam apa bentuk gambar rajah. Ada hukumnya lebih afdal berpuasa. Ada hukumnya sunat berbuka. Ada hukumnya wajib berbuka, iaitu kalau memudaratkan diri. Dan ada hukumnya wajib berpuasa, iaitu kalau dia musafir selepas waktu subuh. Okey ya yang? Ada lagi soalannya? Silakan. Ada 3 lagi soalan Ustazah. Silakan. Saya baca dua dulu. Silakan. Jika sedang berpuasa, tiba-tiba migrain yang sangat sakit, boleh muntah. Boleh basahkan kepala agar legakan migrain atau kena berbuka. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, si suami mazhab lain tak galakkan anak belum balik untuk puasa sebab katanya belum wajib. Si isteri pula mazhab Syafi'i galakkan anaknya belajar berpuasa. Nak ikut cakap suami atau ikut je pendapat isteri? Tu dua dulu Ustazah. Okey, yang pertama migrain. Kalau kita rasa dengan kita katalah ambil tuala, ya, kita celup dalam air batu, kita bungkus kepala tu, jelum kata orang Jawa, boleh menyebabkan migrain itu berkurangan atau sembuh, maka itu pilihan pertama. Tetapi kalau kita jelum ya dengan air batu ke, dengan air asam Jawa ke, dengan apa, tidak memberi kesan. Maka yang kedua, maka kita kenalah makan ubat. Ya, jadi boleh berbuka, tak ada masalah. Macam tu, tak dosa pun. Ya. Okey, dari segi belajar mendidik anak berpuasa, kita ikut pada hukum kias, iaitu ikut, jangan ikut, bukan jangan ikutlah, maknanya penyelesaian antara mazhab dan mazhab. Jadi kita ambil pada hadis Rasulullah, ajarlah anak kamu solat bila umurnya 7 tahun dan pukullah dengan pukulan mengajar, bukan pukulan yang merosakkan apabila masih tidak solat apabila berumur 10 tahun. Jadi kita pegang pada hadis itu. Maka hadis itu ya semua mazhab guna pakai. Jadi dalam hal ini Nabi menyuruh melatih kanak-kanak itu apabila dia telah ada akal 7 tahun. Maka dia dah boleh berfikir 7, 8, 9 sampai 10. Nabi bagi 3 tahun. Maka dalam tempoh 3 tahun, jika masih juga degil, maka kena diberi agak keras sikit, iaitu kata Nabi pukullah, tetapi jangan mencederakan, pukul mengajar, mungkin titik ke tangan dia sekali ke apalah, ya. Jadi kenapa? Kerana ini macam orang Melayu kata melentuk buluh biar dari rebung. Ya, sebab kadang-kadang bahaya yang bahayanya apa? Saya cucu saya tu yang baru darjah 3, 9 tahun dah balik, yang dah datang hit. Jadi kalau tak diajar, tiba-tiba dia balik, dia kena puasa, tak dididik, maka takut pingsan. Maka cara didikan kita jangan keras. Mungkin umur 7 tahun, kita kata bangun sahur. Ya, jadi sampai pukul berapa dia mampu. Sampai pukul 12, maka pukul 12 kita bagi dia lunch makan. Sekurang-kurangnya dia puasa daripada pagi, ada sahur. Macam tu. Jadi katakan dah anak tu kata ya, dah 15 hari puasa. Mungkin kita boleh naikkan sampai lepas zuhur pukul 2. Macam tu. Itu cara kita melatih. Bukan kita suruh dia puasa yang dah 7 tahun tu direct sampai berbuka. Jangan. Kita buat step by step. Ya, jadi nanti kalau 8 tahun, kita kata okey mula pukul 2. Lepas tu nanti buka pukul 3, buka pukul 4, buka pukul 5 macam tu. Jadi ini yang bertanya tadi kena fahamkan suaminya, bukan ya, sebab saya faham kita perempuan nak fahamkan lelaki kadang-kadang payah. Jadi kita menggunakan bukan mazhab, kita menggunakan hadis Nabi. Maka Nabi yang cakap,
Jadi itu yang ulama mengikut guna pakai itu hukum kias. Sebab kalau dalam Malaysia kita mengamalkan hukum Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Maka itulah memang Nabi tak ada hadis yang mengatakan ajar anak berpuasa daripada umur 7 tahun tapi ada dalam solat. Boleh yang terjawab? Okey, ada lagi yang saya belum jawab. Silakan. Ustazah ada 2 soalan lagi. Silakan. Kedua-duanya berkenaan dengan fidyah puasa. Ya, Yang pertama, fidyah puasa ibu bapa yang telah meninggal dunia, bolehkah kita berikan kepada asnaf dan anak yatim yang ada di rumah kebajikan atau pusat tahfiz? Soalan yang kedua, seseorang yang sudah berusia 52 tahun sekarang baru sedar ada tinggal puasa dan tidak ganti puasa dan tidak fidyah ketika usia awal baligh 11 tahun selama 10 hari. Sebab masa itu dia diajar tidak perlu bayar fidyah, hanya ganti saja banyak-banyak walaupun dah langkau tahun. Masa usia 52 tahun baru dapat kesedaran dan ilmu yang betul dan bercadang untuk bayar fidyah. Adakah kena ganda 30 dari usia dia 12 tahun hingga 52 tahun itu, Ustazah? Itu je, Ustazah. Ya, kalau mengikut mazhab Syafi'i, ya. Kalau satu hari, langkau 1 tahun, 1 mud. Kalau tadi umur dia kata 10 tahun, pergi 50 tahun. Ini anggaran lah. 10 tahun, pergi 50 tahun, 40 tahun kan. Maka satu hari menjadi 40 mud. Macam tu. Ya. Jadi kalau ada 10 hari, 40 kali 10 mud menjadi 400 mud. 400 mud awak kali dengan 675 gram beras. Berapa beras? Macam tu. Ya. Kena ganda mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi ya, kalau tak mampu, kalau tak mampu ganda, sebab ada setengah anak murid saya tanya, dia kena bayar beli beras sehingga berharga 25,000. Dia tak mampu. Jadi ada 2 solution. Kita boleh buat instrument, bayar separuh-paruh, ataupun saya pernah dipahamkan, yang ni kena rujuk lah dengan Jabatan Agama Negeri Selangor. Ya, hanya saya dipahamkan Jabatan Agama Negeri Selangor dipahamkan ya, tapi saya tak sahih. Dia kata dia menggunakan ada satu fatwa lain, mazhab apa yang dia kata tak perlu gandakan ya bagi orang yang tidak mampu. Maka confirmkan dulu. Jadi kalau kata tak mampu, kita tak gandakan lah. Kita hanya katalah tadi 10 hari, maka kita bayar 10 mud ya. Jadi jawapan ini saya tak boleh bagi tepat untuk tak digandakan, tapi jawapan saya memang kena gandakan. Macam tu ya. Jadi kalau tak tahu nak kira, tak ada masalah, pergi Jabatan Agama, bahagian ini dia boleh tolong kirakan. Dia ada sipir dia. Nanti sipir dia tu kalau pandai Excel lagi senang, masuk je dalam Excel, Microsoft Excel. Awak masuk je, awak klik, dia keluar semua. Saya pandai cakap, tak pandai buat. Minta maaf, minta ampun. Ya, macam tu. Sebab saya dipahamkan begitu. Dia kata, Ustazah senang aja Ustazah, klik masuk Microsoft Excel. Aku pun nyebut Excel pun tak berapa nak betul. Nak create pun bodoh. Saya nak cakap buta dan bodoh. Macam tu ya. Jadi itu boleh dibuat. Kalau siapa-siapa yang pandai Excel, you klik masuk cara dia, nanti dia keluar semua. Boleh. Itu je jawapan saya ya. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i memang wajib digandakan. Didabelkan. Okey. Ada lagi soalan lain sayang? Dekat chat tak ada lagi Ustazah. Okay. Boleh pada jemaah silakan. Kalau ada jemaah yang nak tanya, silakan. Sebab mungkin kalau tak ada tanya, mereka dah faham semua ya. Tentang nota pun dah di-share kan. Alhamdulillah. Jadi saya sambung lagi bab fidyah. Ya, nanti kalau ada soalan, bagi tahu. Okey. Jadi dalam fidyah ini tadi, ya, maka kalau anak itu, ya, dia kata tadi menyusukan hingga bertemu Ramadan, maka ingat dia tak perlu fidyah. Ustazah. Ya.
yang tadi tu, fidyah puasa ibu bapa yang telah meninggal dunia, bolehkah kita berikan kepada asnaf dan anak yatim yang ada di Oh, rumah? ya. Itulah sebab tu kalau kena ingatkan balik. Ya, fidyah ini, ya, dia berbeza dengan kafarah. Katakan ada orang itu dia tak mampu nak bayar puasa. Maka dia kafarah, ya, maka dia kena cari orang, tak boleh satu. Contoh dia melanggar apa ni, larangan haji dan umrah. Katalah dia beli minyak wangi tapi dia lupa kalau dia tu dalam umrah, ataupun dia beli minyak wangi dia masuk dalam beg tangan dia, beg selempang lah. Lepas tu balik daripada dah habis umrah dah talul, dia beli, lepas tu dia besok dia buat umrah lagi, dia lupa nak keluarkan. Sekali masa dia nak ambil gunting, nak talul, dia terpegang minyak wangi dalam beg dia tu, pula tu macam tak tutup rapat, kena tangan. Maka dia kena bayarlah dam, memberi makan 10 orang fakir miskin lah. Kalau yang itu tadi kena minyak wangi, tak adalah sembelih kambing, maka dia tak boleh bayar. Katalah satu orang tu makan, kita anggap 10 rial makan nasi roti ke apa dengan air, kata yang makan kenyang lah, katakan 12 rial lah contoh. Nasi 10 rial, air 2 rial. Maka dia tak boleh kata tadi 120 dia bagi satu orang. Tak boleh. Dia kena kasih 10 orang. Ya. Jadi dalam fidyah ini dia ada beza sikit. Dia ada beza sikit. Dia boleh katakan untuk kalau 5 hari itu bagi pada satu orang boleh. Tapi kalau macam dah banyak-banyak tu tak bolehlah bagi satu orang tu. Dia boleh bagilah 2-3 orang. Dia lain. Dia jadi kalau yang kafarah denda tu dia kena satu untuk satu. Tapi untuk yang fidyah ini boleh. Kita kata 5 hari untuk satu orang. Tapi dengan syarat kita bagi itu orang yang betul-betul susah. Jadi saya nak bagi faham kat sini, kadang-kadang kita bagi fidyah itu kepada anak yatim. Atau kita fidyah itu kita bagi pada balu atau janda. Jadi saya nak bagi tahu yang ini yang kekeliruan umat. Dia dalam asanab 8 orang tu yang dia tak ada cakap pun anak yatim, dia tak ada cakap pun janda atau balu. Mana ada? Yang ada fakir, miskin, mu'alaf kan, yang baru. Mu'alaf pun yang baru, bawah 6 bulan, bukan yang dah 10 tahun tu. Orang yang berhutang kerana Allah. Kerana Allah ni mungkin dia anak dia nak sekolah tak ada duit, nak beli buku kitab, ya, bukan dia berhutang kerana nak mewah, nak beli langsir baru ke apa tu, bukan, ya. Jadi yang itu mana asnaf tadi, ya, yang fisabilillah, ya. Jadi kena pastikan adakah anak yatim itu termasuk dalam asnaf fakir atau miskin. Ini yang masalah. Sebab yang fakir anak yatim, balu atau janda, kadang dia tidak layak menerima ni asnaf. Tapi dia yang kena bayar zakat. Habis kalau dia anak yatim, bapak dia jutawan meninggal, duit dia cukup banyak, berpuluh ribu dalam bank, maka setiap tahun yang memegang amanah itu wajib bayarkan zakat duit dia. Macam mana dia boleh menerima zakat? Begitu juga balu ataupun tadi yang janda, yang kaya gaya kan, geta bereka-reka. Ini kita cakap lah yang nak faham. Tapi kadang-kadang dia tak faham. Sebab ini terjadi. Asal dia balu je laki dia meninggal, dia pergi daftar ke Jabatan Agama. Saya ni wajib mendapat asnaf. Maka bukan yang. Jadi itu kita kena faham. Yang jadi kalau tadi nak pergi hantar rumah anak yatim, boleh dengan syarat pastikan anak itu termasuk anak yang asnaf. Bukan anak yatim yang patutnya dia bayar zakat tapi dia menerima zakat. Sebab kalau kita tersalah beri fidyah ini kepada bukan yang asnaf, maka kita dikira belum bayar. Kita belum lagi bayar fidyah. Jelas sayang?
Macam tu boleh. Asalkan anak yatim itu termasuk dalam asnaf iaitu fakir atau miskin. Boleh? Jawab ya. Jadi dalam Ustazah. hal tadi ibu bapa, kalau tak nak bayar fidyah boleh kita gantikan dengan warisnya berpuasa. Jadi ada dua. Boleh bayar fidyah gunakan harta benda dia ataupun harta benda kita ataupun kita puasa untuk dia. Jadi ada dua cara. Silakan. Tu nak nanya ke? Ya, saya nak tanya Ustazah. Ya, silakan. Kalau anak menantu dalam kategori zakat lah dah kirakan, dia kata anak menantu dalam kategori fakir. Jadi adakah boleh ibu bapa bagi fidyah tu pada anak menantu? Okey. Terima kasih. Dalam hal ini kita tengok adakah dia ini termasuk tanggungan. Katakan yang Allah bagi rezeki tak sama. Kita ada adik-beradik 5 orang. Contoh kita 2 orang kaya raya. Tapi adik-beradik kita yang 3 orang itu miskin. Kita boleh bagi dia kerana itu bukan tanggungjawab kita. Cuma kita kaya raya, kita bagilah dia duit, bagi bantuan ke apa. Tapi bukan tanggungan. Maksudnya bukan tanggungan ini macam suami kan tanggungjawab dia isteri dan anak-anak. Maka itu tidak boleh. Tapi ibu bapa ditengok. Kalau ibu bapa itu miskin, memang menjadi tanggungjawab anak. Ya. Kalau ibu bapa itu kaya, ada pencen, anak tak berkewajipan menanggung ibu bapa. Tetapi kalau ibu bapa itu tidak mampu, katalah ibu bapa memang susah, dia noreh, dia kerja, dia apa, tak dan nak beli tanah, tak dan nak beli rumah kerana duit tu semua membesarkan anak-anak pergi sekolah, pergi apa. Sampailah dia tua, dia tak ada rumah. Sampai dia tua, dia rumah menyewa. Maka dah tua tak boleh kerja. Menjadi kewajipan anak-anak menanggung mak bapak. Maka masa itu, kalau dia bayar fidyah, dia tak boleh bagi mak bapak dia. Tapi ini dalam cerita ini, mak bapak bayar fidyah pada menantu yang miskin. Boleh atau tidak. Maka kalau mak bapak mentua, bukan nanggung kita. Walaupun mak bapak kaya, anak dia miskin, bukan tanggungan dia. Kalau dia beri itu, dia panggil menolong. Tapi bukan kewajipan nafkah. Maka boleh tak? Ya, boleh. Jelas sayang? Jadi, jangan orang kata ya, kena anak miskin, mak bapak kaya, anak tu dah miskin. Kita bagi pula, lepas tu anak tu miskin, payah nak makan, ada pula anak 5. Kita menjusah payah cari pakai miskin jauh-jauh. Sedangkan ada waris kita yang miskin. Itu lebih diutamakan. Boleh yang? Faham ya? Kena ingat satu je. Apa-apa yang bawah tanggungan kita, dia tidak boleh menerima fidyah dari kita. Kalau bukan tanggungan, boleh. Ya bukan tanggungan. Tapi adik-beradik bukan tanggungan. Anak bukan tanggungan. Anak yang tanggungan itu kalau dia janda. Ni kena faham juga. Katakan ya anak kita jadi janda atau balu. Maka kita ni memang mak bapak kaya, anak perempuan. Maka ya kalau dia susah, menjadi balik tanggungan kepada mak bapak dia. Faham ya? Macam tu. Boleh? Jelas? Ustazah. Ataupun tadi anak kita lelaki, mati. Maka dia meninggalkan anak. Sebab itu bapak kita tadi, atuk nenek tadi menjadi wali menjeber, dia panggil. Dan juga menjadi hasabah, menghabiskan harta pusaka. Maka kenapa dia menjadi menghabiskan harta pusaka? Jangan kejar harta ya yang, tapi tanggungjawab tak nak ambil. Sebab itu dia menjadi hasabah, nek atuk tadi, lelaki, kerana tanggungjawab dia sama serupa macam bapak. Dia kena nafkah zahir dan batin. Mana batin tadi? Keselesaan tempat tinggal, sekolah, makan apa. Jangan lepaskan tanggungjawab anak yatim tadi, cucu-cucu dia pada isteri dia seorang. Pada mak dia je. Kena mak tadi dapat harta 1/8 tak kerja. Rumah semua tak boleh sampai jual sampai apa nak bagi reta. Lepas itu engkau kena juga bayar rumah sewa tadi, cucu kau duduk kalau tak duduk kat rumah. Itu kena tahu. Sebab itu ya bagi dalam harta pusaka ni kena belajar betul-betul bahagian faraid. Sebab
nanti ada. Maknanya senang cerita, siapa yang dapat pusaka maka dia ada tanggungjawab. Jangan kata oh anak aku mati, atuk dapat hasabah lagi kalau yang lelaki tu menghabiskan harta. Tapi lepas tu cucu dia mampus tak makan pun dia buat tak tahu, tak sekolah pun tak tahu, maka itu berdosa. Sebab itu tanggungjawab dia. Ya boleh ya yang. Jadi kalau macam itu, atuk dia bayar fidyah kepada cucu dia. Sebab bapak dia dah mati, anak yatim macam tu tak diterima. Kerana itu dari segi hakikat syariat hukum Islam itu tanggungjawab dia. Kalau dia tak nak beri, itu maknanya dia tak bertanggungjawab. Maka fidyah tak boleh beri pada dia. Kerana itu dia tanggungan dia. Jelas sayang? Macam tu. Contoh yang bertanya tadi, menantu. Laki dia dah mati. Ni saya nak fahamkan ya. Kata yang bertanya tadi, maaf ya, ni saya bagi contoh. Yang bertanya tadi dia kata, boleh tak mak mentua dia atau bapa mentua dia bagi fidyah pada dia dan anak-anak dia. Sebab dia dah jadi balu dan anak-anak dia anak yatim, miskin. Kalau itu, maka tak boleh. Pasal sepatutnya tadi, datuk dia tadi, yang kepada cucu tadi, dia kena bagi nafkah setiap bulan. Pasal itu tanggungjawab dia. Sebab tu yang siapa ada banyak anak lelaki, kalau anak lelaki dia mati dulu, banyak tinggalkan cucu, teruk kita kena nanggung. Masa itu kalau fidyah itu diberi kepada cucu dia tadi, tak valid, tak boleh. Walaupun dia miskin. Kerana bukan fidyah yang dia kena bagi, nafkah yang dia kena bagi. Jadi itu nafkah dia yang wajib dia tunaikan. Jelas sayang? Tapi kalau bukan nafkah kerana dia cuma miskin, dia ada suami lagi cuma miskin. Jadi mak bapak dia bukan tanggungan suami dia, maka boleh diberi fidyah. Tapi kalau dia dah jadi balu, tak boleh. Kerana tanggungjawab suami tadi diambil balik oleh datuk dia. Okey. Ada lagi nak tanya yang? Ustazah. Ya sayang. Istilah itu fidyah ataupun ada ustaz kata oh itu bukan fidyah, itu sedekah kata dia. Sedekah ni yang lain. Contoh yang saya tengok awak miskin. Contohlah sebab awak yang tanya kan. Saya ada duit, saya tengok awak miskin, anak awak pun miskin. Contohlah ni nak naik sekolah, nak raya lagi kan. Macam-macam fikir yang penting. Maka saya ada duit, saya sedekah kat awak. Tapi kalau fidyah, mana boleh awak kata sedekah? Kalau awak ada fidyah ni maknanya denda yang atau ganti puasa. Atau tadi kalau awak dah overdue sampai jumpa Ramadan, awak tak bayar puasa, maka awak kena bayar puasa tetap sehari dan fidyah. Maka fidyah itu dikira sebagai denda. Tetapi bagi orang yang sakit ataupun tadi menyusukan anak atau apa, dia panggil sebagai ganti. Jadi fidyah ni ada dua makna. Satu denda, satu sebagai ganti yang Allah tentukan. Maka dia dah tak boleh nak puasa, maka dia kena ganti bayar fidyah. Sebab memang dia dah kata doktor, awak ni seumur hidup dah tak boleh puasa. Contoh, pasal ada penyakit atau kecemasan yang teruk, maka awak tak boleh makan banyak, kena makan setengah jam sekali, makan sesuap nasi setengah jam sekali, minum air sikit. Macam mana nak puasa? Kalau semadan setengah jam makan sekali ke minum sekali, tapi minum sikit-sikit, contoh. Maka digantikan dengan fidyah. Maka itu fidyah itu menjadi ganti ibadah kita kerana tak boleh berpuasa. Ataupun tadi orang yang puasa, dia ada hutang, dia sampai overdue, sampai jumpa Ramadan lagi dia belum habis puasa. Maka dia kena fidyah, iaitu dia kena denda kerana dia telah overdue puasa. Macam mana kata sedekah? Kalau hajah semua yang dalam ni, ya, memberi fidyah itu cakap sedekah, katalah ni duit lah ni, beras kan. Dia kalau ikut Imam Syafi'i, ya, fidyah tidak boleh kasih duit.
kena beras, makanan utama. Maka saya bawa beras yang ni beras. Ni, satu kampit katalah tadi 675, saya kira 700 lah. 700 gram 10 hari. Maka 7 kilo. Saya bawa beras 7 kilo. Nah, katalah tadi yang bertanya tu miskin kan. Nah, saya sedekahkan awak. Beras ini untuk awak dan anak-anak awak makan. Maka adakah fidyah itu sudah settle? Tidak. Faham? Sebab yang ini kes awak sedekahkan. Bukan awak bayar fidyah. Kan? Kalau fidyah, maka saya kena cakap dengan yang bertanya tadi, yang adik, ini beras 7 kilo adalah fidyah saya kerana qada puasa lampau, overdue puasa saya. Maka ada ijab dan kabul. Ini adalah fidyah saya kerana melewati Ramadan 7 hari. Itu kita kena ijab kabul yang. Kalau awak kata, kalau saya kata, nah ini sedekah saya 7 kilo beras untuk awak dan anak-anak awak, maka memang boleh. Tapi sedekah fidyah awak tadi kira hapus tak? Tak. Sebab tu dalam bayar fidyah kena cari orang miskin. Kalau awak kata, oh itu nampak orang balu. Rupanya balu tu kaya raya yang dalam saving dia, suami dia bagi, sampai katalah 60,000, 70,000 contoh. Tapi dia memang sengaja bersederhana. Pasal dia kata nak simpan duit untuk anak-anak ke apa. Nanti kalau aku lawak-lawak, orang datang rumah bayar juga kan. Orang jahat, lepas tu laki dah tak ada tinggal anak-anak kecil. Maka dia sebenarnya dari segi syariat dia kaya. Kita pun tak tanya-tanya, kita aja anggap dia miskin, kita kata nah ini saya bayar fidyah saya bagi pada awak miskin. Sedangkan dia bukan yang hak menerima, masih lagi awak punya fidyah tidak lepas. Tahu? Salah bagi tempat, ya. Jadi kalau ustaz tu kata sedekah, sedekahlah. Fidyah masih lagi tidak lepas. Ya, sebab dalam fidyah ni dia ada ijab dan kabul. Ya, jadi orang yang itu kata, ya, saya menerima kerana saya miskin. Saya memang layak menerima fidyah itu. Ya, yang. Jadi ini bab agama. Namanya pun fidyah. Macam mana boleh tukar sedekah? Tidak akan boleh. Ya, yang. Boleh. Nak sedekah, sedekahlah. Contoh kalau nak sedekah macam ni. Tadi ya, saya satu kampit beras kan 10 kilo. Kan saya tadi 7 kilo, betul tak yang? Maka saya kata, saya beri fidyah, membayar fidyah sebanyak 7 kilo beras kepada awak dan anak-anak awak. Kerana saya telah terlewat membayar hutang puasa selama 7 hari. Tetapi ada lebih. Lepas tu, okey. Lepas tu, bakinya 3 kilo beras ini saya sedekahkan kepada awak. Sebab fidyah saya hanya 7 kilo. Jadi belennya 3 kilo saya sedekah pada awak. Tu boleh. Jelas yang. Dia kena ada 2 perkataan. Bukan awak bawa beras tu 10 kilo, satu beg 10 kilo, ada 7 kilo dengan 3 kilo, awak tak cakap separate, tak ada ijab kabul, awak main cakap je, nah beras 10 kilo saya sedekahkan untuk awak dan juga anak-anak awak kerana awak orang miskin. Maka menjadilah dia sedekah. 10 kilo itu menjadilah dia sedekah. Maka tidak menjadi bayar fidyah. Jelas ya yang? Macam tu. Jadi kena bayar fidyah. Macam juga orang zakat. Ya yang jangan main-main. Orang zakat, katakanlah dia kata dia ada bayar zakat lah, katalah 95. Maka dia ambil 100. Dia pergilah dekat Amil ke ataupun kat Jabatan Agama. Ni dia kata 100. Saya punya zakat dan sedekah. Maka kesemuanya 100 itu menjadi sedekah. Zakat masih tak lepas. Jadi kena bagi tahu. Saya dengan ini RM95 adalah zakat simpanan saya. Maka RM5 bakinya saya sedekahkan. Macam tu. Sebab tu awak tengok zakat fitrah. Nampak? Kan dia ada reset 2.
Kan dia kata resit sini ada apa yang bayar fitrah. Katakan RM5, betul tak yang? Tanya kat suami-suami kalau suami yang bayar. Lepas tu dia ada resit RM1 untuk derma anak yatim, betul tak yang? Maka katakanlah satu negeri tu dia punya zakat fitrah satu kepala RM7. Contoh. Maka dia bagi 10. Ada belen RM3. Dia nak pulang atau dia nak sedekah. Sebab tu kadang-kadang dia kata, okey, RM7 adalah zakat fitrah saya. Bakinya RM3 saya sedekahkan kepada anak yatim. Maka tu Amir tu akan siap 3 lay. Untuk apa ni? Apa tu resit anak yatim. Maka resit anak yatim tu dia tulis sedekah RM1 satu lay. Jadi dia kata kalau dia nak RM3 dia siap RM3 anak. Dia kata ni sedekah. Maka yang resit untuk zakat kan lain. Ya, tak percaya tanya. Siapa yang pernah nampak ni masa zakat fitrah ada resit derma anak yatim? Siapa yang pernah nampak? Ada tak? Tak pernah nampak? Tanya dengan suami. Kalau tak pernah nampak, sebab suami yang bayar zakat fitrah, maka tanya dengan suami. Bang, ada tak dekat Amir tu kalau abang bayar zakat fitrah, ada Amir sediakan kat situ untuk sedekah anak yatim. Dia kata resit lain. Satu lay tu RM1. Ya? Okey. Faham ya? Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Ni kalau macam tadi Ustazah kata kalau fidyah kita tu macam tak lepas lagi tapi kita dah bayar macam kata 2-3 tahun lepas tadi kalau tahun ni nak bayar dia berganda ke tak? Puasa kita dah clear tapi fidyah tu dia berganda salah ke sebut. tak? Tak berganda. Okey, Maka kena bayar balik lah. Bayar balik. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Ya, jadi kena sebut betul-betul yang jangan salah sebut. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Ustazah, saya nak tanya, mak saya dulu masa tahun 1960-an macam tu dia ada tak puasa sebab dia menyusukan anak kan. Tapi yang suruh tak puasa tu ayah saya sebab anak tu asyik menangis macam tu sebab mungkin tak kenyang dengan susu mak yang puasa tu kan. Mak saya tak ingat berapa hari dia tapi dia kata banyak hari lah dia macam gitu, sebulan puasa tu. Sekarang umur dia dah 74 tahun dan dia dah tak boleh nak puasa lah, dah uzur. Dia macam mana tu Ustazah? Lama tu, berapa banyak fidyah dia double-double tu. Masa tu dia jahil kan, dia tak tahu. Jadi bila sekarang macam itulah dia teringat balik yang dia tak puasa. Sebab kita ada borak-borak pasal puasa ni kan. Dia tanya saya macam mana tu. Jadi macam mana Ustazah? Macam tu. Pertama, dia kena ingat anak yang mana. Contoh katakan yang bertanya lah contoh. Dia kata okey, siapa mak? Engkau lah kata mak. Sekarang kata umur awak berapa tahun yang? Umur awak kata 40 tahun. Ini saya bagi contoh lah. Saya pun tak kenal awak. Jadi okey, awak kira 40 tahun. Maka masa tu katalah awak menyusu umur setahun. Jadi maknanya 39 tahun. Katalah ya, kita kena tahu sebab menyusukan anak tu anak ramai yang mana. Kata contoh, mak yang mana tu mak, kata contoh. Tapi biasa kadang yang tak cukup anak lelaki. Sebab anak lelaki yang kuat nyusu. Tapi ni katalah nak bagi contoh senang, yang bertanya. Kata, engkau lah, kata dia yang kuat nyusu. Okey, awak tengok umur aku sekarang contoh, nak bagi faham umur aku 40 tahun. Ataupun umur aku sekarang 42 tahun. Jadi masa tu mesti kita nyusu tu dalam umur setahun kan. Katalah umur 41. Kita tolaklah setahun pasal kita nyusu tu umur setahun. Jadi mak 40 tahun dulu mak. Maka katakanlah mak ingat tak atau selang-seli. Katakan puasa ada 30 hari lah kita ambil macam tu. Kalau mak kata mak selang-seli lah yang hari ni puasa, besok tak, besok puasa, besok tak. Maka kita ambil 15 hari. Yang ni bagi contoh. Maka itu yang mengikut diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kita kena ingat-ingatkan, kita kena buat anggaran yang kita yakin berapa. Maka okey 15 hari. Jadi sekarang selama 40 tahun. Jadi tu pergi Jabatan Agama minta kira atau saya kata tadi ada pandai gunakan Excel, gunakan Microsoft Excel dia akan tunjuk. Memang banyak yang kalau 40 tahun 15 hari banyak tu.
Lagi sekarang beras dah naik harga. Ya. Maka kalau mengikut, afdalnya pakai beras. Tetapi kalau macam beras tu berat ya untuk nak diangkat ke apa, boleh kita mengikut mazhab Hanafi menggunakan duit. Tetapi kita kena bagi tahu ini fidyah. Maka duit ini hanya boleh dibelikan makanan. Tak boleh beli baju, beli kasut, beli buku. Tu kena bagi tahu dengan orang yang kita bayar. Dan juga kalau banyak, ya bagi yang tak mampu, kita boleh buat installment. Kita rekod sendirilah. Maka ya Allah, aku mampu setiap bulan. Kena bayar setiap bulan. Maka katalah contoh kira-kira kena 10,000. Contoh. Maka kita tengok mak tu ada harta tak? 10,000 nak bayar selepuk. Kalau tak ada, mak tu pun menumpang dengan anak-anak. Maka ada berapa anak? Ada 5 anak. Maka kongsi. Berapa seorang mampu. Katalah tiap-tiap seorang mampu RM50 atau 100. Maka yang itu kita bayarkan fidyah itu setiap bulan cari orang miskin, anak-anak yatim ke orang miskin, kita bayar. Jadi boleh sampai katakan kalau 10,000 contohlah kita kata satu bulan mampunya 500. Kongsi adik-adik contoh. Maka kalau 10,000 tu makan juga dekat 2 tahun. Boleh macam tu. Lagi Tapi satu kalau Ustaz. Ya, kalau tapi kalau mak bapak kita memang ada duit ya kadang-kadang ataupun dia dah umur 70 lebih, maaf ya, saya cakap jangan ambil hati, umur dah 70 lebih, dia banyak barang kemas dia. Kadang orang tua ni banyak barang kemas kan. Sekarang emas dah mahal. Maka minta izin dengan mak, mak ada hutang katalah contoh 10,000 bayar. Maka barang kemas mak banyak ni, mintalah satu, cari yang paling besar, pergi timbang, jual. Maka duit itu terus boleh buat bayar fidyah. Ya yang kerana ini hutang dengan Allah, kena settlekan. Jadi masa mak hidup, itu barang-barang kemas dia tu belum menjadi pusaka. Jadi tak ada masalah. Minta dengan mak, pergi jual. Untuk uruskan ini. Sebab saya tahu macam tu, orang tua-tua ni dalam susah-susah, gelang gantai dia pun besar. Pasal dia kata itu buat apa sebagai simpanan. Ya yang boleh. Yang Ustazah, bertanya? baik, itu saya faham. Tapi kalau yang sebab menyusukan anak tu pun kena fidyah kan Ustazah, kalau time yang macam Ustazah cakap, kita tak. Tapi macam tu tak juga. Kalau mak tadi, dia kata dia kurang susu kerana arahan suami dia suruh jangan puasa sebab kau puasa air susu kurang. Kan? Ya, Tapi kalau jadi dipuasa sebab kita anak niat untuk katalah mak tu niat untuk diri dia, maka tak payah bayar fidyah. Cuma bayar puasa, tapi fidyah itu dibayar kerana puasa itu tak dibayar berlangkau. Sekarang kalau mak tu masih mampu puasa, dia kena bayarlah 15 hari itu. Tapi kalau sekarang dia dah tua, dia tak mampu puasa, maka 15 hari itu pun dia kena bayar lagi fidyah untuk nak settlekan puasa itu. Boleh? Okey, baik Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, ada lagi? Ustazah, dekat chat ada 2 soalan. Silakan. Yang pertama, jika akad fidyah itu kepada si penerima tanpa sebut berapa hari dan berapa tahun lampau, adakah boleh? Boleh. Yang kedua, boleh. Kalau kita cakap ini adalah beras ini adalah fidyah saya, boleh. Tak ada masalah. Yang kedua, bagi orang Islam yang jahil, contoh orang itu dah ribet Islam tapi tak dapat belajar tentang Islam atau fardu ain, tak pasti ada tak puasa yang terbatal, adakah perlu qada and bayar fidyah? Ribet ya. Orang yang ribet ni ya, kalau masa dia jahil, dia tak pasti. Maka kita yang nak kena qada atau kena fidyah yang kita sure. Sebab tu macam tadi ya, contoh yang dia kata mak dia menyusukan tak tahu bala, mana suruh mak dia ingatkan, kalau kata selang sehari, maka kita kata Imam Syafi'i cari kepada sampai kita yakin. Maka kalau contoh mak puasa selang sehari, maka sebulan 30 hari, maka 15 hari tu yakin dia. Maka itu, walaupun terkurang atau terlebih,
kita mohon ampun pada Allah, insya-Allah Allah ampunkan. Begitu juga tadi kalau dengan orang tu yang dia baru masuk Islam, dia kata dia ada tinggal. Tapi dia tak ingat berapa hari. Suruh dia ingatkan yang hampir. Katakan okey, you baru masuk Islam, you agak-agak berapa hari yang you tak ada banyak ke? Macam katakan 1 hari puasa, 1 hari tidak, ataupun you banyak tak puasa, mungkin 2 hari puasa, 1 hari tidak, macam tu. Dia macam kata orang ambil anggaran yang terdekat yang kita yakin. Dah yakin baru on. Kalau tak yakin tak boleh. Macam juga qada solat sama. Kita bagi yakin, kita buat anggaran ya berapa tahun. Macam contoh tadi kan. Dia kata setat balil. Balil dia hutang 10 hari tak bayar sampai sekarang. Macam tu kita buat anggaran, kiraan. Boleh ya yang? Sampaikan dapatkan yang hampir. Supaya tapi kalau masih lagi nanti anggaran kita itu tidak setepatnya, maka mengikut mazhab Syafi'i itu atas senang cakap atas rahmat Allah. Allah ni rahmat dia. Kalau senang, kalau nak faham, kalau manusia tu budi bicara. Ya. Tapi kalau Allah ni kita tak boleh cakap budi bicara, maka kita cakap mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang maha pengampun, maha penyayang, maka kita telah berusaha sedaya upaya mendapatkan yang tepat, maka kalau terkurang atau terlebih Allah ampunkan. Boleh? Ya? Okey? Ada lagi? Kalau tak ada saya sambung. Ya? Jadi kat sini tengok, orang yang meninggal dan memiliki hutang puasa. Gulungan ini terbagi kepada 2 bahagian. Orang itu meninggal tapi dia ada hutang puasa. Maka dia ada 2 kategori. Yang pertama, ia meninggal puasa kerana uzur dan tidak memiliki kesempatan qada. Macam saya cakap tadilah. Dia uzur sampailah malam raya dia meninggal. Ataupun dia meninggal malam raya kedua sebab dia tak sempat nak bayar langsung. Sebab 1 Syawal itu kan haram berpuasa. Maka apa dia kata? Tidak ada kewajipan apa pun atas ahli waris. Maka tak perlu ahli waris tu nak bayar fidyah atau bayar puasa. Kerana bukan salah dia. Dia mati dengan tak ada peluang langsung dia nak bayar. Tetapi kalau yang dia sakit, dengar baik-baik. Dia mati pada 15 Syawal. 15 Syawal. Maka dia ada hutang puasa 30 hari. Maka 15 Syawal tolak 1 Syawal, dia ada peluang puasa 14 hari. Tapi dia tak puasa 30 hari. Jadi berapa hari yang dia kena bayar fidyah? 14 hari saja. Faham ya? Boleh faham tak? Saya ulang lagi. Kalau orang itu sudah sakit, sebulan dalam bulan puasa 30 hari Ramadan, dia mati pada malam raya atau pada 1 hari raya. Kerana 1 Syawal itu haram berpuasa kan? Ataupun malam raya kedua. Dia nak niat puasa, raya kedua itu dia dah meninggal. Malam raya kedua atau pagi raya kedua. Maka dia tidak perlu membayar fidyah ataupun puasa oleh warisnya. Tak perlu. Sebab dia tak sempat, tidak ada masa Allah bagi untuk membayar. Tetapi katakanlah dia Allah panjangkan umurnya, Allah drag umurnya sehingga 15 Syawal baru dia meninggal. Jadi kalau ikut dia ada peluang 14 hari untuk mengqadakkan puasanya. Pasal 15 hari pertama itu adalah haram berpuasa. Jadi dia dah tinggal puasa 30 hari. Tapi dia ada peluang nak bayar puasa 14 hari. Maka adakah perlu dia bayar fidyah 30 hari? Tidak. Bayar yang sampai dia ada peluang, iaitu 14 hari sahaja. Sama ada waris dia gantikan dengan puasa atau waris dia ambil harta dia. Kalau dia ada harta, ambil harta dia untuk bayar fidyah. Kalau tak ada harta dia, waris dia kongsi adik-adik bayarkan fidyah. Jelas tak yang? Boleh faham ya kat situ? Tetapi Ustaz, itulah dia kata, kalau Ustaz, dia uzur ada waktunya. Maka sama ada waris dia bayar puasa ataupun bayar fidyah. Ya?
Ini berdasarkan pada kaul Qadim Imam As-Syafi'i yang telah ditarjih oleh para ulama Syafi'i. Adapun pada kaul Jadid, ahli waris hanya memiliki satu option saja, iaitu membayar fidyah. Maka ada dalam Imam Syafi'i ni dia ada kaul Qadim, maka hukum dia yang dahulu. Dia kata boleh bayar fidyah ataupun gantikan puasa. Tapi selepas itu dia ada pengubahsuaian, dia kata kaul Jadid. Maka yang terkini lah yang telah diubah, maka dia kata hanya bayar fidyah, tak payah bayar puasa. Jadi boleh tak gunakan dua-dua hukum ini, sama ada hukum kaul Qadim atau kaul Jadid, boleh. Ya. Maka dia kata ahli waris juga boleh menyuruh orang lain untuk berpuasa untuk si mayat, baik atas izin mayat atau tidak. Katalah yang reta dia banyak. Maka kita katakan lebih baik kita buat apa, puasa, dibayar puasa. Maka dia boleh upah orang. Ya. Dia kata, boleh tak engkau puasakan untuk mak aku? Satu hari aku upah katalah RM30 contoh. Ini atas persetujuan bersama. Boleh dia kata, kalau kau bagi aku RM30 satu hari, aku puasa, aku niatkan puasa itu untuk mak engkau sebagai ganti dia tak puasa, boleh. Ya, jadi boleh. Faham? Sebab tu ada hukum dia kat sini dalam kitab yang lain tu, dalam kitab At-Tariq As-Sa'diyah mengatakan boleh. Ya. Jadi mungkin tak pernah dengar lah ustazah, ialah kalau yang macam ada yang kitab tu, ada yang tak ada kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang kita rujuk ada banyak kitab lah, kitab permulaan, pertengahan atau kitab tinggi. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada saya tambung. Ustazah, Ya. boleh tak kita yang guna duit kita untuk bayar fidyah mak kita ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Tadi Ustazah kata guna beras kan, untuk fidyah tu lebih baik beras kan? Afdalnya beras ataupun makanan ruji. Dia bukan beras. Kalau dekat katalah benda tu duduknya di mana? Arab Saudi contoh. Maka makanan rujinya kan tepung. Maka tepung. Ya. Beras itu bagi kita. Senang cakap, fidyah ini mengikut makanan ruji setempat. Kalau makanan kita boleh tak makanan ruji? Ruji kan? Boleh. Makanan itulah dia kata. Fidyah Kalau ini kita- mengikut makanan setempat. Kalau Ustazah- tepung lah. Kalau macam ada tempat tu katalah Bali contoh. Bali. Maka Bali lah. Dia ikut makanan setempat. Maka afdalnya kita mengikut mazhab Syafi'i kena beri beras. Sebab kita makanan kita beras. Maka kalau kata nak mudahlah, kita tak kuat orang perempuan nak ngangkat borang gitu gini payah kan. Maka kita ganti dengan duit, kita kiralah berapa jumlah duit, tapi kita kena bagi kat orang yang fidyah itu, kata ini fidyah puasa mak saya. Maka duit ini sebenarnya beli beras, tapi macam itulah kata saya tak kuat nak bawa, jadi saya bagi duit, nanti duit ni buat beli beras. Macam tu. Atau buat beli makanan, jangan dibelikan baju pula, kasut lah, apa semua. Ya, sebab dia kata itu tujuan fidyah itu memberi makan kepada fakir miskin. Boleh yang? Ustazah, kalau yang Ya. guna e-fidyah tu macam mana? Ustazah, yang ada Maiz kan dia guna e-fidyah. Kita sign in dekat dia punya website tu. Lepas tu dia ada e-fidyah tu, dia siap kira-kira. Tapi dia tak boleh. ada tu tak ada. Kan itu ada ijab kabul juga. Kau isi borang tu, itulah wakil ijab kabul dia. Okey. Sebab itu nama dia e-fidyah. Mana dia kata e-zakat. Betul tak yang? Kan? Jadi e-fidyah tu maknanya dia dah kelaskan bayar fidyah. Maka you fill up borang tu. Jadi fidyah lah tu. Jangan kau salah isi borang. Kau nak bayar fidyah, kau masuk borang e-zakat contoh. Ataupun e-sedekah. Dah tak boleh lah. Boleh ya? Okay, baik. Terima kasih Ustazah. Sama. Ustazah ada satu soalan dekat chat. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ibu saya uzur dan nyanyuk. Kena bayar fidyah jika tidak puasa sebulan. Kena bayar fidyah. Kan saya cakap awal-awal tadi, orang yang gila, maka nyanyuk, tu kan nyanyuk tu gila lah. Sebenarnya bahasanya tak ada akal dah. Maka
kewajipan puasa, kewajipan solat memang dah gugur. Ya, dah tak wajib lagi dia puasa, tak wajib dia solat. Maka yang diwajibkan solat atau puasa kan dia panggil apa? Orang yang mukallaf, yang akalnya sempurna, yang dah balik. Walaupun kenapa budak itu tidak diwajibkan puasa atau solat, kerana akalnya belum sempurna, walaupun tak gila tapi senang cakap dia tak matang lagi, kan. Jadi kalau orang nyanyuk itu maknanya dia dah tak wajib puasa, maka tak wajib puasa tak perlu bayar fidyah yang jelas ya yang. Katakan kita ada anak OKU mental, OKU gila mental tau, bukan OKU yang apa ya panggil, yang buta mata ke, pekat telinga ke apa, tu wajib solat, wajib puasa. Ni OKU mental, dia gila, maka dia tak wajib solat. Tapi kalau orang yang gila on off, macam kampung saya panggil gila babi. Orang yang gila babi tu ada masa dia gila, ada masa dia tidak. Maka masa dia gila itu dia tak wajib. Tapi masa dia tak gila tu dia wajib. Jelas ya yang? Tapi kalau macam mak tadi dia pikun, dia apa tadi panggil apa yang nyanyuk tapi baru mula nyanyuk. Ada masa dia nyanyuk, ada masa dia tidak. Maka katakan dalam bulan puasa itu adalah 10 hari yang dia nyanyuk. Maka 10 hari itu tak wajib dia puasa. Tapi yang dia tak nyanyuk tu, macam dia kata mak sehat, mak ingat. Dia pun kita tengok dia memang cakap betul, sembahyang betul apa. Masa tu dia wajib puasa. Kata orang dia baru nak mula nyanyuk. Dia belum nyanyuk sepenuhnya. Maka masa yang nyanyuk itu dia tak wajib puasa. Masa dia elok wajib puasa. Tapi kalau dia dah nyanyuk sepenuhnya, maka gugur kewajipan. Boleh yang jelas? Okey. Jadi kalau tak ada saya sambung lagi. Maka satu mud kadar setiap sehari iaitu 675 gram ya, bagi, dan dia kata ya takaran itu ditetapkan ya untuk pendapat daripada Syekh Muhammad Al-Zuhair. Maka dalam kitab Tarikh As-Sadiah ni dia kata 675. Tapi ada satu kitab lain dia kata 650 ya. Tapi macam saya cakap lah, walaupun berapa saya lebih suka lebihkan kepada 700. Senang. Jadi kita kata ya Allah ya Tuhanku, maka 675 itu fidyah kita, maka lebihnya 25 gram itu aku sedekah. Tapi kena separate ya. Jangan kata ini sedekah saya tak jadi, atau ini fidyah saya tak jadi. Maka kita kata okey, 675 gram itu sebagai fidyah saya, bakinya 250 gram, katakan kita kenakan 700, maka itu sebagai sedekah saya. Macam tu. Ya, jadi jenis makanan mud, lepas tu dia kata bayar dengan beras ya, dia kata itu afdalnya kalau mazhab Syafi'i. Dia kata makanan, dia kata mengikut setempat, iaitu makanan ruji setempat. Ya, sebagaimana ditentukan dalam zakat zakat fitrah, dan ia mengeluarkan selain makanan ya, maka fidyahnya tidak sah. Tengok ya, dia kata bila yang mengeluarkan selain makanan ruji seperti daging, minyak, tempe dan sebagainya, maka fidyahnya tidak sah walaupun harganya lebih tinggi dan mahal. Ya. Maka dalam fidyah ini saya nak bagi tahu satu ya yang ni hajah siapa? Mas Roha. Kata dia Mas Roha ini makan basmati. Maka Mas Roha kena bayar fidyah ya 700 gram atau 675 gram itu harga basmati atau beri beras mati. Jangan yang awak makan beras mati. Beras mati, beras berani lah, beras mati, bukan beras mati. Beras mati, awak bayar beras ancur. Tak boleh, tak sah, tak beli. Okay, yang sama juga macam zakat fitrah kan. Lepas tu kadang-kadang ada Johor ada 2 zakat fitrah. Ada RM5, ada RM9 ya. Ikut beras mana makan. Yang tetapi kalau kita kata tadi tengok, kita tak nak bagi makan beras. Kita kata aku nak bagi kau daging. Aku nak bagi kau ayam kerana kau tak miskin, tak makan ayam daging. Maka walaupun benda itu lebih mahal daripada
makanan ruji tetap tak valid, tetap tak sah. Tetap dikira awak belum menunaikan ibadah fidyah. Sama juga macam tadi, awak keluar fidyah, awak cakap dengan orang yang awak bagi, ini sedekah saya. Maka awak niat sedekah, tak terbayar fidyah. Yang jelas ya. Jadikan Nabi kata setiap amal ibadah itu bergantung kepada niat. Contoh yang awak bulan Ramadan nak puasa tapi awak niat macam ni. Saja aku solat, fardu. Mana boleh? Solat ya solat, puasa ya puasa, sedekah ya sedekah, fidyah ya fidyah, zakat ya zakat. Kalau kata awak nak zakat fitrah, maka inilah zakat fitrah aku. Ataupun zakat harta, inilah zakat wang simpananku. Ataupun awak beli lembu kambing banyak, maka inilah zakat ternakanku. Tengok yang zakat tu pun ada banyak jenis, kena nyatakan. Yang macam tu. Maka dia kata tidak sah fidyah dengan daging, minyak, tempe dan sebagainya yang walaupun harganya lebih mahal daripada makanan ruji. Kalau katakanlah awak duduk tu di Kanada, makanan rujinya katalah gandum. Maka gandum awak bagi nasi tak sah. Beras tak sah. Atau kat Arab orang makan gandum, roti. Kau bagi beras. Tak sah. Boleh jelas yang? Okey. Dua permasalahan berkait fidyah. Bolehkah membayar fidyah dengan uang? Ya, dengar. Maka pendapat majoriti ulama tidak boleh dan tidak sah mengeluarkan fidyah dalam bentuk uang. Nampak? Majoriti ulama. Tapi bila kata majoriti, dia panggil jumhur ulama. Maka dalam jumhur ulama ni ada khilaf. Ya, jadi dengar baik-baik. Memandangkan ulama Hanafiyah boleh mengeluarkan zakat dengan uang, namun pendapat yang muktamad di dalam mazhab, zakat hanya dikeluarkan dari bahan pokok yang disebutkan secara spesialis dalam hadis, iaitu kurma, kismis, jelai, yakni makanan macam gandum yang biji tadi. Dia macam dekat-dekat apa yang apa tu, jelai ni macam gandum yang berbiji ataupun macam bali macam tu, ya. Ataupun dia kata gandum. Ataupun dia kata kalau ada pun kadarnya adalah 1 sa'ah, iaitu 4 mud, kecuali gandum setengah sa'ah. Maka kalau beras tadi 1 mud. Tetapi kalau kurma 4 mud. Nampak? Ya? Maka katakan ke Arab orang makan kurma, contoh. Maka boleh bagi kurma. Dekat Malaysia ada orang tak makan kurma, anak-anak saya semua tak makan kurma. Dia tak suka. Maka kita kasih kurma, tak jadi. Yang dia kata macam tu. Jadi dia kata mengikut mazhab Hanafi, dia kata 1 mud bersamaan 950 gram. Nampak? Dalam kitab ini mazhab Syafi'i mengatakan 1 mud tadi beras 675. Tengok. Dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau gandum 950 gram, berbeza. Ya. Jadi dia kata kesimpulannya, bila ingin mengikuti pendapat Hanafi, maka nilai uang itu dikeluarkan mengikut mood dia. Bukan mood tau, bukan mood tu apa, emosi. Kiraan mood dia, MUD. Maka kalau ikut mazhab Hanafi, ya, kita nak convert kepada wang, kita kena kira nilai 1 mood itu 950 gram. Nampak? Pasal bila kita bayar fidyah pakai wang, maka kita telah bertaklid kepada mazhab Hanafi, maka mood dia pun berbeza. Tidak boleh lagi 675. Kena pakai Hanafi punya 950. Ya, jadi dia kata dengan itu dia kata dikalikan harganya tadi, dia kata. Kalau korma 4 mud. Ya, jadi kilo dah sekilo berapa. Ya. Jadi dia kata kalau kurma itu mengikut mazhab Hanafi 4 mud bersamaan 3.8 kilo. Hampir 4 kilo. Ya, untuk 1 hari. Ya, jadi jelas. Jadi ya, kalau kita kena beras. Kalau kena duit,
kita kena tukar gram tadi menjadi 950, bukan lagi 675. Faham ya yang? Jadi dia kata bolehkah membayar fidyah dengan makanan masak? Dalam mazhab Syafi'i, fidyah hanya boleh dengan makanan pokok yang belum dimasak. Sehingga bila ia mengeluarkan dalam bentuk hidangan siap saji maka tidak sah. Ya yang? Maka tak sah. Sebab kita kena kasih orang miskin tu beras. Takut dia jimat yang anak dia ramai, dia nak masak sikit, dia masak bubur hari-hari. Maka kita kasih dia beras. Nasi tadi, 1 mot, 1 kilo kita masak beras tu jadi nasi. Mana boleh nak simpan lama yang? Katalah dia tadi 4 orang, dia tak ada makan banyak sangat beras sekali masak 1 kilo. Sebab tu mengikut mazhab Syafi'i, memberi makanan yang dalam bentuk siap saji, maknanya yang dimasak tidak sah. Jadi kalau kita kasih beras, boleh simpan. Kalau kita kasih nasi, macam mana nak simpan? Betul tak? Faham tak? Sebab tu tak sah. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad Hanbal, seseorang boleh memberikan makanan matang iaitu dah siap masak untuk fidyah puasa. Ini dilakukan dengan 2 cara. Membuat atau memesan bungkusan makanan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan lalu dibagikannya kepada orang miskin. Ini lagi susah. Kalau nak bagi siap makan, maka engkau kena hari bagi. Lagi payah. Maka dia kata masak nasi dengan lauk paket. Katakan dia 5 orang. Maka engkau bagi dia 5 paket lunch, nanti dinner kau bagi lagi 5 paket. Lagi pacap, lagi pening kepala. Sebab tak boleh bagi sekelarung kerana basi. Nampak tak? Imam Hanbali kata boleh. Tapi dengan macam itu. Mana nak? Kalau saya tak mampu, nak hari-hari hantar, betul tak ya? Baik bagi beras. Baik bagi beras dan beri nasi. Dia kata. Ataupun mengumpulkan orang-orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan lalu dia memberi. Ataupun dia kata macam ni, kumpul. Katalah awak dia kena fidyah 10 kilo beras contoh. Maka awak kumpul orang yang boleh makan 10 kilo beras. Maka tanya, 10 kilo beras tu untuk berapa? Contohlah 50 orang makan. Maka kita kena masak, panggil 50 orang makan. Dan mereka makan sampai kenyang. Maka bila kita kata ada makanan siap saji, kena ada tambahan lauk. Kena. Dan lauk itu tak termasuk. Yang dikira tadi fidyah awak pada beras saja. Sebab awak dah jadikan nasi, maka takkan awak nak bagi dia makan nasi kosong. Maka awak kena tambahkan lauk. Sebagai satu sedekah pula. Maka lauk ikan, ayam, daging itu sedekah. Maka fidyahnya nasi. Jelas tak yang? Boleh faham tak? Jadi boleh dengan 2 cara. Awak kumpulkan orang mengikut berapa fidyah yang kena. Contoh fidyah tadi 10 kilo beras. Jadi pergi tanya dengan tukang masak. Kalau 10 kilo beras itu berapa orang makan? Yang biasalah. Bukan yang orang makan terlalu banyak atau orang makan terlalu sikit. Tanya dengan orang yang biasa buat catering. Maka kita masak beras itu 10 kilo. Lepas tu kena ada lauk-lauknya sebagai sedekah. Lauk sedekah. Tapi ini mengikut Imam Ahmad Hanbali lah, mazhab Hanbali. Tapi mazhab Syafi'i dia kata tak sah. Dia nak kata hantar beras bukan nasi. Okey. Bila ia ingin keluar dari hilaf, nampak? Maka ia biasa mengamalkan pendapat Syafi'i kerana ini disepakati oleh ulama. Maka pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan mengasih makanan yang ruji belum masak, itu semua mazhab setuju. Walaupun mazhab setuju, tapi dia kata boleh juga bagi makanan dah siap masak dengan syarat macam Imam Hanbali kata paket bagi sekali makan. Lagi leceh. Adapun bila ia memandang lebih banyak maslahat dalam metod kedua, yakni yang dipetawakan ulama, maka ia boleh taklid mengikut pendapat tersebut. Maka kalau awak rasa susah atau awak rasa dekat kampung tu ramai orang miskin, awak nak sedekah makanan, nak jamu makan hari-hari, maka awak ambil lah makan nasi. Bertaklid pada mazhab Hanafi,
hang balik, tapi awak kena katalah 10 kilo beras tadi, buat katalah untuk 3 kilo contohlah kita buat. Maka kita bagi makan. Siapkan lauk, siapkan sayur, siapkan apa. Yang itu sedekah. Nasi itu sebagai fidyah. Ya? Macam tu. Jadi cakaplah dengan orang yang datang makan. Ya? Jadi kalau jiran kita kaya, kita buat. Ni kita, awak tak boleh makan. Ini saya nak jamu orang miskin. Kerana saya bayar fidyah. Lauk-lauknya sedekah. Maka orang kaya haram makan sedekah. Dan orang kaya tak boleh makan fidyah. Macam tu. Ya. Jadi ataupun kita hantar kepada rumah anak-anak yatim yang kita pasti semua anak yatim itu kaya. Semua anak yatim itu bukan kaya. Kadang anak yatim ada yang kaya, katakan macam tu. Ya, jadi cara pembayaran fidyah. Maka cukup sampai kat sini. Ya, kalau tengok jam pun dah 9.45 lah. Dah lebih daripadanya. Jadi ada lagi tak soalan? Maka dari segi fidyah pun saya dah habis terangkan. Maka saya tanya, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya nak tutup ni. Sebab ya, kita pun dah allow lebih daripada 15 minit. Ada lagi admin? Di chat tak ada Ustazah. Rasanya. Yang dalam live ni ada lagi? Atau dah faham semua? Kalau tak ada lagi, saya nak tutup. Ada lagi? Kalau ada, saya raihkan. Ya, jadi dari bab fidyah pun saya dah habis menerangkan, insya-Allah. Dipersilakan jemaah jika ada soalan berkenaan ibadah puasa. Silakan, kalau ada saya raihkan. Kalau tak ada, saya tinggalkan sebab dah hampir kepada 9.45 dah jam saya. Mungkin yang lain. Jadi okeylah kita tutup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, jadikanlah juga segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini, ya Allah. Ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah juga, ya Allah, perpisahan kami pada malam ini, ya Allah. Perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf atas segala salah silap saya, ya, walaupun ya saya tak pernah berjumpa, tapi kita berjumpa di alam maya. Apa saja salah silap saya, ya, memang ada silapnya yang tidak sengaja, maka saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah memberi kekuatan saya menjalankan ibadah puasa yang hampir tiba, ya, yang dan kepada semua, ya, kalaupun ada salah dengan saya maafkan, tapi rasanya semua tak ada salah lah dengan saya. Dan saya ucapkan mudah-mudahan, ya, saya doakan kepada semua, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk melakukan sebarang ibadah di dalam bulan puasa selain daripada berpuasa, ya. Jadi mudah-mudahan dan juga mudah-mudahan Allah menerima amalan kita, insya-Allah. Amin, insya-Allah, ya. Jadi itu